Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pelajaran kita seterusnya. Bagi yang baru masuk tu harap dapat follow terus je. Nanti kalau nak tengok balik rakaman yang sebelum ni boleh minta kat saya. Lepas tu boleh masuk kat channel YouTube saya tu, boleh subscribe kat situ kan. InsyaAllah Cuma kadang-kadang file kalau besar sangat file saya tak dapat nak upload kan. Jadi saya minta maaf kat itu. Tapi hari ini kita akan sambung terus bahagian kedua fungsi gubahan sebenarnya. Ini bahagian kedua. Sebab fungsi gubahan ni dia besar. Dia ada kaitan juga dengan fungsi songsang. Cuma songsang kita tak belajar. Nanti saya akan buat sedikit mukadimah pasal fungsi songsang bila nak guna. Okey. Kita tengok nombor 1 dulu. Latih diri 1.6 okey. Saya biasanya MS Form 4 memang saya akan follow kutek supaya kamu senang nak ikut sikit Jadi nombor 1 kat sini kita tengok diberi F dan FG. Tentukan fungsi G. Maksudnya soalan dia suruh cari fungsi G. Tu dia suruh cari kan. Apa dia bagi? A. Dia bagi kat sini adalah F, titik tu saya dah ajar kamu. Kalau titik tu kamu tukarkan jadi X sama dengan X tolak 3 macam tu. Kemudian dia bagi FG X sama dengan 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 7. Ini biasa kita salin dulu. Bila kita dah salin macam ni, kita tengok soalan cari apa? Nak cari G. Okay. Saya akan ajar kamu dua cara, dua kaedah. Dua-dua senang saja. Kaedah pertama, ini kaedah dalam buku teks. Dalam buku teks. Buku teks. Kaedah buku teks. Kaedah buku teks, apa dia buat? Bila nak cari G, dia akan tengok sini ada FG. Bila sini ada FG, kat sini pun kita kena buat FG juga. Jadi kita kena buat FG sama dengan FG. Satu FG daripada yang belah kiri, satu lagi FG daripada yang belah kanan. FG belah kiri, kita jadikan dia, bila kita buat FG, bila dalam bracket ni jadi G, yang ini pun akan jadi G juga. G tolak 3. Macam tu. Okay. Yang belah sini memang dah ada dah. Jadi kita samakan terus dengan yang ada ni. Jadi kita akan dapat kat situ 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 7. Okay. Jadi kat sini kita nak G kan. Kita dah dapat G. G sama dengan 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 7. Kemudian pergi sebelah campur 3 sama dengan 2X kuasa 2 tolak 4X campur 10. Siap. Itu soalan dia, satu cerita dia. Kaedah dia kena ingat flow dia. Flow dia macam mana cari? Kita kena samakan dulu. Sama. Tak kisahlah macam mana pun sama. Asalkan dia mesti sama. Bila sama, yang single tu kita akan masukkan benda yang kita nak. Kemudian kita buat algebra macam biasa. Okay? Cuma dia susah sikit kat sini bila dia melibatkan ada kuasa, ada punca semua kan. Kita ada masalah. Kita tengok contoh. Okay? Ni boleh faham Tengok B. B, dia bagi sama juga. Nak cari apa? Nak cari G. Nak cari G, B. Dia bagi Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Kemudian dia bagi Fgx sama dengan X kuasa 2 campur 4X campur 5. Alamak, dah langgar. Dah langgar tak apa, boleh nampak Okay. Apa kita buat? Dia nak G. Sini ada G. Jadi saya akan buat apa? Idea saya adalah Fg sama dengan Fg. Itu idea dia. Okay. Jadi Fg yang sebelah kiri ni, yang single, kita akan letak G. Jadi F. Bila kita letak G, dia akan jadi G kuasa 2 campur 1. Samakan terus dengan yang sebelah kanan ni. X kuasa 2 campur 4X campur 5. Nampak? Okay. Jadi kat sini kamu akan dapat dia akan jadi apa? G kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 campur 4X campur 5 tolak 1.
Dia akan jadi buat sini X kuasa 2 campur 4X campur 4. Sini G kuasa 2. Okay. Jadi kat sini bila macam ni, kalau ada setengah orang dia pindahkan kuasa 2 ke sebelah. Kuasa 2 ni pindah ke sebelah. Tapi kamu kena ingat yang pertama. Itu kesilapan lah. Bila dia pindah ke sebelah, itu something. Ada mungkin akan jadi silap itu. Kamu kena hati-hati tu kan. Okay. Kenapa saya kata tak boleh pindah kuasa 2? Kamu kena cuba faktor benda ni dulu. Ini boleh faktor sebenarnya. Yang ini boleh faktor. Macam mana nak faktor dia? Cara faktor dia macam ni. Bila kamu faktor, kamu tekan kalkulator. Okay. Ini kita faktor macam biasa lah. Yang kamu gunakan apa? Mod. Kan? EQN. 1. Degree. 2. Dia keluar A. B. C. Okay. Kita tengok contoh. Ambil kalkulator. Kalkulator. Tekan mod. Ni kalau kalkulator sambung dengan saya senang lah. Okay. Tekan mod. 1, 2, 3 kali. Dia keluar. Kamu akan nampak EQN tu. Pilih nombor 1. Okay. Kemudian unknown tak nak. Unknown tak nak. Kita tak nak unknown. Kita nak tekan sekali lagi. Dia keluar. Dia kena keluar degree. Degree. Kita pilih degree dia nombor 2. Pilih nombor 2. Dia akan keluar A kat situ. Baru betul. Okay. Bila keluar A. Yang depan ni. Depan X kuasa 2 ni A. Maksudnya A kita 1, B 4, C 4. Jadi kita masukkan. Kalkulator kita masuk 1 sama dengan dia keluar B pula. B kita 4 sama dengan C pun 4. Dia keluar jawapan negatif 2. Satu tu je. Dia pusing-pusing kamu tekan macam mana pun dia keluar satu jawapan je. Iaitu X sama dengan negatif 2. Apa maksud dia kat sini? Bila dia keluar satu jawapan, maksudnya jawapan dia adalah kuadratik sepatutnya ada 2 jawapan. X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 2. Jadi bila kita buat dalam kurungan, kita akan dapat X tambah 2, X tambah 2. Jadilah kita dia X tambah 2 kuasa 2. Bila dia ada kuasa 2, kena jaga sini. Jadi jawapan kita, kesimpulan kita, G kita siapa? G kuasa 2 adalah yang ini. Jadi G adalah X tambah 2. Okay. Ini cerita dia bila kita soalan dia melibatkan ada kuasa 2. Kena jaga. Tengok betul Okay. Sebab tu kalau kamu tengok ada pelajar dia buat apa? Dia pindah buat punca kuasa. Bila buat punca kuasa, tengok jawapan belakang ni je. Kenapa sikit sangat? Dia kan. Dia kena tengok betul. Okay. Jadi ini contoh soalan A dan soalan B. Cikgu. Ya. Macam mana nak tahu dia punya kurungan tu apa? Kurungan ni? Tu tak. Yang sebelah lagi. Ni? Oh yang ni. Yang ni tekan kalkulator tadi. Bila kamu tekan kalkulator dalam kuadratik, kalau kamu dapat satu jawapan, maksudnya jawapan kita sama. Negatif 2. Bila masuk dalam kurungan, negatif akan bertukar jadi positif. Negatif akan bertukar jadi positif. Ini kita belajar dalam matematik. Dalam matematik, kuadratik. Dalam math. Math, bila kita faktorkan, cara yang terbaik guna kalkulator. Biasanya kamu akan dapat lain-lain tau. Kalau lain-lain masuk 2 lah. Lain-lain orang. Tapi kalau dia dapat satu jawapan, maksudnya jawapan dia akan jadi sama. Itu kita panggil dia 2 punca yang sama. Dia ada nombor-nombor dah. Contoh nombor dia, kalau kamu ambil, contoh kamu boleh dapat macam ni. X kuasa 2 campur 2X campur 1. Ini pun akan dapat benda yang sama juga. Akan dapat benda yang sama. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat X sama dengan negatif 1. Sama. Cerita dia. Bila sama, maksudnya macam mana nak buat? Kita kena pecah 2. X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1. Kalau sama je, kalau satu jawapan je. Dia akan jadi X tambah 1, X tambah 1. Maka cerita dia adalah X tambah 1 kuasa 2. Ini berlaku dalam kuadratik ni bila tekan kalkulator. Kalau kalkulator bagi satu jawapan je. Kalau kalkulator bagi lebih, senang. Dia kacau bila dia
Dia bagi satu je jawapan. Kamu kena hati-hati. Kalau dia bagi satu, maksudnya sebenarnya bukan satu. Kuadratik mesti ada dua jawapan. Itu kuadratik. Okey, tak apa, nanti saya akan tunjuk satu kaedah lagi. Contoh kat sini. Ini contoh lah. Katakan pelajar, dia tak jawab macam ni. Dia tak jawab macam ni. Dia jawab macam ni. Dia pergi jawab. Ni dia terus ni kat sini. Dia skip. Yang ini dia pergi ke sini. G kuasa 2. Dia terus jawab. Gx sama dengan X kuasa 2 campur 4X campur 4. Dia buat punca kuasa. Contohlah ada pelajar buat macam ni. Kan? Sebenarnya ini dan ini adalah benda yang sama. Cuma yang merisaukan adalah kalau kamu buat latihan dalam buku. Bila buat latihan buku, kamu akan tengok jawapan belakang. Bila kamu tengok jawapan belakang, kamu buat dapat macam ni. Tengok jawapan belakang macam ni, kamu pun alamak salah. Nampak? Kan? Jadi kamu pun down. Penat-penat buat salah. Tak salah sebenarnya. Cuma jawapan kita tu benda yang sama tapi cara tulis dia berbeza. Yang ini dah diringkaskan, ini belum diringkas. Okey? Nanti bila dah belajar fungsi sonsang, saya akan tunjuk cara yang lebih ganas sikit. Ganas sikit ya. Okey? Padam dulu ni. Tapi sebenarnya dalam exam kamu dia jarang bagi yang melibatkan kuasa-kuasa ni. Dia bagi yang macam ni, yang A macam A je. Macam A selalu masuk. Okey, jom. Kita tengok sekali lagi. Soalan bawah tu. Dia lain sikit ni. Bawah tu dia lain sikit. Yang ini pula, kalau kamu tengok. Nombor 2. Nombor 2 ni dia suruh cari G juga. Dia suruh cari G juga. Okey. Tapi cerita dia kat sini. A. Dia bagi Fx sama dengan X tambah 1. Kemudian dia bagi GF. GF sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Nampak? Jadi kat sini ada keliru, pelajar keliru. Dia cakap, macam mana nak buat GF ni F? Kita tak boleh buat GF. Kita kena buat juga F hanya boleh buat FG, dia tak boleh buat GF. Okay. Jadi kat sini saya, kalau kamu tengok jawab dalam buku teks kamu, kaedah dia panjang. Dia agak mengelirukan sikit. Jadi saya telah buat satu kaedah baru. Jadi sebelum kita pergi kaedah baru, saya akan ajar kamu satu. Namanya fungsi sonsang. Sepatutnya fungsi sonsang ni kita akan belajar minggu depan. Sepatutnya. Tapi untuk nak buat macam ni, sepatutnya jalan kerja dia agak panjang sikit. Ni saya nak ringkaskan jalan kerja dia, saya terpaksa ajar kamu benda ni dulu. Saya lompat dia punya bahagian. Yang ni kaedah yang sebenarnya yang saya nampak lebih mudah dipahami berbanding dengan kaedah yang biasa. Okay? Jadi kita akan belajar fungsi sonsang. Fungsi sonsang simple je. Ambil yang simple. Contoh fungsi sonsang maksudnya terbalik. Terbalik. Terbalik maksudnya apa? Kalau tambah, tukar jadi tolak. Kalau tolak, tukar jadi tambah. Kalau darab, tukar jadi bahagi. Kalau bahagi, tukar jadi darab. Kalau kuasa, tukar jadi punca. Ini semua kita panggil dia terbalikkan. Itu namanya sonsang. Okay, tapi kamu kena tahu siapa dulu. Itu yang cerita dia. Contoh kat sini, saya bagi kat kamu. Kalau Fx sama dengan 2x tolak 1. Okay, macam mana fungsi sonsang? Cara tulis dia F negatif 1x. Ini simbol ni, negatif 1 ni, simbol ni kita tulis untuk mewakili apa? Fungsi sonsang. Untuk mewakili fungsi sonsang. Okay, macam mana nak buat? Senang ya tengok. Kalau nak buat fungsi sonsang, kita tengok cerita dia. Kalau sini X, kita mula dengan X dulu. Itu cerita dia. Mula dengan X. Okay. Kemudian, seterusnya buat apa? Seterusnya, kita tengok ni.
Antara darab dengan tolak, siapa kita pindah dulu? Antara darab dengan tolak, siapa kita pindah dulu? Biasanya kita akan pindah siapa? Tolak akan pindah jadi tambah. Lepas tu baru darab akan pindah jadi bahagi. Ini namanya fungsi songsang. Asal dia fungsi songsang adalah apa yang kamu belajar dalam form 3. Kita panggil dia rumus algebra. Rumus algebra maksudnya kita kalau jadi macam ni, kita buat y sama dengan 2x tolak 1. Kalau kita nak x, kita akan pindah 2x, y tambah 1, x, y tambah 1 per 2. Benda-benda ni yang kita jadikan dia, nama dia songsang. Itu nama cerita songsang. Okey? Contoh, saya bagi contoh lagi. Contoh saya bagi, kalau saya buat fx sama dengan, saya ambil x tu, x tambah 3 per 2. Dia lain sebab. Macam mana nak buat songsang dia? F negatif 1x, songsang dia akan jadi macam mana? Tengok. Mula-mula kita mula dengan apa? Mula dengan x. Kemudian kamu kena tahu siapa pindah dulu. Contoh kat sini ada 3, ada 2. Dalam matematik, kalau kita pindahkan, kita akan pindah 2 dulu, baru 3. Nampak? Bila kita pindah 2, bahagi akan jadi darab. Kemudian kita pindah 3, tambah akan jadi tolak. Yang ni kita namanya fungsi songsang. Okay? Dalam exam biasanya dia akan tanya ni super simple lah kan. Kalau yang complicated nanti saya akan ajar cara yang complicated lah. Jangan risau. Okay. Boleh faham fungsi songsang? Okay. Kamu tak belajar tak sampai lagi, saya rasa fungsi songsang belum sampai lagi kan. Okay, padam sekejap, tengok. Sebab kalau nak shortcut benda ni, dia ada kena pakai fungsi songsang. Kan? Itu dia. Okay. Jadi kat sini, untuk soalan ni contoh. Dia nak cari G. Bila dia nak cari G, langkah pertama, kamu pergi tulis G. Sama dengan. Ni kaedah yang ni. Okay. Kemudian, apa kita buat? Kat mana jumpa G? Tengok kat sini. GF. Jadi saya akan buat GF. Okay. Sekarang ni masalah kita. Kita nak G. Tapi F tak nak. Kita nak G tapi F tak nak. Macam mana nak matikan F ni? Dalam matematik biasanya, kalau kita nak matikan F ni, kita bahagi dengan F. Kan? Cuma dalam fungsi, dia tak ada bahagi. Dia tukar jadi, bahagi tu, dia tukar jadi, darabkan dia dengan fungsi songsang. Sebab F negatif 1 adalah sama dengan 1 per F. Okay? Ini jadi dia fungsi gubahan yang kita belajar minggu lepas. Jadi macam mana nak buat? Kaedah dia, F songsang masuk dalam GF. Jadi GF kena buka. Buka kat mana? Buka dekat sini, sini, 2 tempat kena buka. Jadi saya akan pergi buka situ. Yang pertama saya akan buka kuasa 2, tolak 2, buka, tolak 3. Okay. Kemudian siapa yang masuk dalam ni? Yang nak masuk adalah fungsi F songsang. Songsang boleh congak. X tambah 1. Songsang kita congak ya dapat X tambah tukar jadi tolak. Satu je. Dan terus isi kat bawah ni. X tolak 1. X tolak 1. Jadi kemahiran seterusnya kembang. Jadi kena kembang kat sini akan dapat X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tolak 2X campur 2 tolak 3. Dapatlah jawapan X kuasa 2 tolak 2X tolak 2X tolak 4X 1 campur 2 3 tolak 3 habis. Ini jawapan dia. Yang ni saya akan buat 2-3 kali dengan kamu.
bagi kamu cakap. Okey? Kamu ambil satu kertas, salin kejap. Tengok. Latihan cuba sama-sama. Bagi cakap. Yang pertama, nombor 1. Cari GX jika kelas korang ni memang ramai orang call. Saya faham. Cari GX jika diberi kat sini Fx sama dengan 2x campur 3 dan kemudian GF X sama dengan 5x tolak 1. Kita cuba salin kejap. Salin kita buat. Soalan exam kamu biasanya dia macam ni. Lebih konsep macam ni lah. Kalau dahsyat-dahsyat pun dia tak. Dia jarang akan bagi ada kuasa-kuasa. Kena cakap yang ni dulu. Dah ambil dah? Okay. Jadi soalan dia apa? Soalan dia suruh cari GX. Bila soalan suruh cari GX, starting kita kena buat GX. Okey. Kemudian kita tengok. Kat mana kita boleh dapat GX? Sini. Nampak? Saya pun akan tulis GX. Nampak? Jadi sekarang, kita nak G. Kita tak nak F. Bila tak nak F, maksudnya saya kena buang F. Nak kena buang F, kita kena kawinkan dia dengan F songsang. Maka jadilah kita panggil dia fungsi gubahan. Fungsi gubahan maksudnya apa? F songsang kena masuk dalam GF. Jadi GF kena buka. Mana GF? Ni GF. Mana nak buka? Dekat X. Jadi saya akan buka X tu. 5 buka tolak 1. Siapa nak masuk? F songsang masuk. Jom kita tengok. Boleh tak kita congak F kita? Ni. Jadi F songsang sama dengan mula dengan X antara 2 ni tambah tukar jadi tolak 3 darab tukar jadi per 2. Masukkan ke dalam ni. Dia akan jadi X tolak 3 per 2. Okay? Dia dah siap dah. Cuma nak bagi cantik, kena samakan bawah. Bila sama bawah, gunalah matematik biasa. Kalau bawah ni 2, bawah ni pun kena 2. Macam mana nak buat? Darablah dengan 2 per 2. Dapatlah jawapan kita. 5x tolak 15 tolak 2 per 2. Dapat jawapan akhir 5x tolak 17 per 2. Contoh. Okey? Kamu try. Buat. Nombor 2. Saya bagi. Cari GX jika diberi Fx sama dengan 3x tolak 2 dan GFX sama dengan 2x campur 5. Okey, cuba try. Nanti kita main kuasa pula, dia naik sikit. Sebab dalam buku teks kamu dia bagi 2 ni je. Benda ni susah 2 je dia bagi. Masalah dia. Sebelah ada lagi sikit lah. Nanti.
Angkut kamu cakap je, cakap saya dengar. Boleh? Padam ni. Ada yang dah dapat? Type dekat chat tu. Kalau kamu segan nak cakap, type dekat chat tu. Tengok berapa jawapan. Okey tak? 2x tambah 17/3. 17/3. 2x tambah 17/3. Syafika. Oh, laju Syafika buat. Okey, Syafika. Nak cari GX. GX. Kat mana nak jumpa GX? Dekat GF. Siapa nak mati? F. Kawinkan dia dengan F songsang. Mana F songsang? Oh, pergi congak kejap. F songsang. Dapat apa? X tambah 2/3. Okey, sekarang kita masukkan F songsang masuk dalam GF. GF kena buka. Kat mana nak buka? Dekat X. Buka. Buka tambah 5. Dah buka tambah 5 tu. Masukkan siapa? F songsang. Masuk F songsang. X tambah 2/3. Samakan pembawah. Ni 3. Jadi sini kena darab 3/3. Kita akan dapat jawapan kita 2x tambah 4 campur 15 per dengan 3. Dapat 2x campur 19/3. Boleh Syafika? Kamu kata kembang ni. Boleh? Itu takut sikit tu bagi betul. Maksudnya songsang pun dah boleh buat. Ini dah boleh buat. Yang lain boleh ikut ke? Jangan tinggal tak. Try nombor 3. Kita try. Tengok. Sekarang saya bagi tengok. Boleh tak kamu kaitkan dengan pecahan? Okay, tengok. Sekarang ni saya bagi cari G. Sama juga cerita dia. Jika Fx sama dengan X campur 4. Tapi kat sini GF dia sama dengan 3x/2. Cuba. Hati-hati dekat ni. Okay. Yang ni tanya saya lagi. Dalam topik fungsi ni, daripada awal sampai last sebenarnya, ni yang paling mencabar sekali yang ni je. Nanti lepas ni kau dah masuk songsang, masuk yang lain kebenaran, rasa macam okey dah. Dia biasanya ramai pelajar sangkut kat sini. Dan biasanya setiap tahun bila pelajar, dia mula-mula saya ajar, mula sampai fungsi biasa, masuk perubahan. Sampai sini ada cikgu susah lah, MX macam mana. Kamu kena relax. Kamu tengok lepas ni apa, kamu akan nampak. Jadi kalau yang ni kamu boleh conquer, maksudnya okey lah. Tak ada masalah. Biasalah, tapi kalau soalan ni kalau dia buat kebat, memang lama. Macam mana? Semua soalan campur tolak kebat pun masalah. Okay? Kalau tak biasa buat. Kalau kita dah biasa buat, dia jadi dijabu dalam exam, senang. Dapat? Ni kalau dah cakap ni senang sebab apa? Songsang ni senang. Bila songsang ni senang, sebenarnya ni akan jadi senang. Sekejap dia kau buat.
Apa yang baru ini? Siti Salimah. Boleh buat? Boleh ikut ke Siti? Boleh, okey. Cikgu, Ya? dapat saya tak tahulah betul ke tak 3x tolak 12/2 ke? Okey. Kita tengok Yang penting tu saya suka dapat dulu. Dapat dulu. Masa kita buat soalan, kita kena dapat dulu. Kemudian kalau saya buat betul, nanti baru sonok. Okay, dah dapat okey tu. Okey, jadi soalan ni cari G. Betul? Kat mana nak cari G? GF. Okey. Macam mana nak hilangkan F? Kawinkan dengan F songsang dia. Okey. Jadi apa maksud dia? F songsang masuk dalam GF. Kat mana nak masuk? Dekat X dia. 3 masuk per 2. Cantik. Siapa songsang dia? Songsang dia tak payah tunjuk lah. Sebab songsang dia sangat mudah, iaitu X tolak 4. Cantik. Dapat jawapan 3X tolak 12/2. Nampak tapi kalau dia pakai puasa ke apa, sama cerita dia. Kita layan sama cerita dia. Tak ada masalah. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan, boleh tak cara ni, cara ni kita buat yang mula-mula tadi. Okey, yang mula-mula tadi kadang-kadang rasa macam, boleh buat ni, senang je. Kita sebenarnya, cara ni dia boleh guna untuk semua keadaan. Untuk semua keadaan macam mana? Maksudnya macam ni, tengok nombor 4. Saya ubah sikit je, kamu akan nampak. Saya bagi, cari GX, sama soalan ni, cari GX, jika, okey, Fx sama dengan 2x tolak 1 dan Fg. Fg sama dengan 2x. 2 tak ada sama. Sorry. 4x campur 3. Jadi sebenarnya kamu tengok, kamu tak perasan. Sebenarnya yang ni dia dah tukar sikit, nampak? Dia dah balik. Tapi kalau pelajar masih lagi nak guna cara yang sama, tak ada masalah. Dia boleh. Contoh kamu tak ingat yang cara pertama tu macam mana nak buat, lupa. Kamu ingat cara ni je. Cara kahwin ni, kamu ingat. Okay? Boleh, tak ada masalah. Cuma tengok betul-betul. Soalan terus cari G. Kita akan buat G. Kat mana nak cari G? Dekat Fg. Saya akan buat Fg. Okay, masalah dia kat sini, kita nak buang F. Bukan nak buang G. Nampak? Jadi F songsang dia kena duduk sebelah F. Kita kawinkan dia sebelah sini. Cuma fungsi kita tak ada bracket kat depan. Dia selalu bracket kat belakang. Gitu. Cara tulis dia je, nampak? Tadi kita letak kat belakang, dia kena bracket. Bila kita letak kat depan, fungsi dia tak ada bracket kat depan. Dia bracket sentiasa dekat belakang. Jadi fungsi gubahan ni maksudnya, ini nak masuk dalam ni. Cerita dia. Siapa nak kena buka? F songsang. Mana F songsang? Kita cari F songsang dulu, congak. Apa F songsang kita? F negatif 1X sama dengan apa? X campur 1 bahagi 2. Jadi kita buka. Dekat mana? Dekat X. Buka campur 1 bahagi 2. Nampak? Siapa yang masuk? Fg yang masuk. Mana Fg ni? Jadi 4x tambah 3. Dapatlah jawapan kita 4x tambah 4/2. Okey? Kalau pelajar jawab macam ni dah betul lah. Cuma ada pelajar cikgu, dua-dua boleh bahagi 2. Kalau dia nampak, diteruskan. Kalau dia nampak lah. Kalau dia tak nampak, tak apa. Tinggal dekat mana dia nampak. Dekat mana dia nampak. Okay? Cuma kena faham cerita dia. Kan? Bila kau faham cerita, soalan yang lepas ni, saya buka sebelah, macam mana pun kita boleh buat lah. Tak ada masalah. Jom kita tengok. Cikgu. Ya. Tak boleh ke kalau nak buka X tu, kita buka yang 4X tambah 3 tu? Buka yang Fg. Buka yang Fg tak boleh. Sebab untuk soalan ni, kan, dia mesti kanan masuk ke kiri. Macam ni.
kanan masuk ke kiri. Nampak? Dia macam kita nak masukkan gajah dalam peti ais. Jadi yang kena buka pintu peti ais. Jangan salah buka. Macam ni. Gajah masuk dalam peti ais. Pintu peti ais kena buka. Jangan buka pintu gajah, tak jadi cerita dia. Okay? Dia mesti kanan masuk ke kiri. Itu kita panggil dia fungsi gubahan. Okay? Jadi kalau macam ni, GF kita buka. Sebab yang ni nak masuk dalam GF. Kalau macam ni, FG yang nak masuk dalam F. Nampak? Jadi jangan salah buka. Okay? Bila kita tengok siapa nak kena buka, baru kita cari mana pintunya. Sini. Kita kena tahu siapa nak kena buka tu, pun kita cari pintu. Kadang-kadang ada soalan ada banyak pintu. Ada banyak pintu macam tadi mula-mula kita buat. Ada F, lepas tu 2, ada F. Maksudnya dia ada 2 pintu. Dua pintu kena buka. Okay? Kita teruskan kejap. Boleh ke Siti? Soalan nombor 2 tu dia nombor 2B. Nombor 2B tu dia ada kuasa 2 kan. Tengok contoh. Nombor 2B. Nombor 2B ni soalan yang ganas. Dia suruh cari G. Tapi dia bagi Fx sama dengan X kuasa 2 campur 3. Kemudian dia bagi GF X sama dengan 2X kuasa 2 campur 3. Lebih kurang yang nombor dia. Tapi kita kalau dengan cara saya, macam mana dia bagi pun boleh buat, tak ada masalah. Cuma keadaan kita tulis. Contoh ni tengok ni. Dia nak cari apa? G. Kat mana nak cari G? GF. Siapa yang kita nak matikan? F. Macam mana nak matikan F? Kawinkan dia dengan F songsang. Kalau kat belakang, letak kurungan di belakang. Kesimpulan kita maksudnya apa? F songsang akan masuk ke dalam GF. F songsang akan masuk dalam GF. Siapa yang nak kena buka? GF nak kena buka. Mana pintunya? Ni. Kita buka. 2, buka, ada kuasa 2 pula. Kuasa 2, 3. Contoh. Boleh faham kan? Okay. Kemudian, mana songsang kita? Macam mana nak buat songsang ni? Kalau songsang macam ni, kita buat apa? Kita akan buat F negatif 1X kita mula dengan X. Tambah 3. Tukar jadi tolak 3. Kuasa 2. Tadi bermula. Saya bagi buat banyak ni. Kuasa 2 tukar jadi punca kuasa. Gitu. Nampak? Punca kuasa masuk dalam ni. Punca kuasa 2. X tolak 3. Macam tu. Boleh faham? Macam mana nak selesaikan ni? Punca kuasa jumpa dengan kuasa. Apa jadi bila punca kuasa jumpa dengan kuasa? Mati. Dia mati. Betul? Kan? Dia punca kuasa jumpa kuasa, mati. Yang tinggal apa? 2X 6 campur 3. Jawapan akhir dapat 2X tolak 3. Itu sahaja. Simple. Okay? Nanti kalau kamu tengoklah nanti bila kamu dah belajar. Sebab tu saya untuk bahagian macam ni, saya tak suka pakai yang cara dalam buku teks tu. Dia agak mengelirukan sikit. Saya sedikit suka macam ni, dia senang. Kita jalan, ada flow dia. Cari tu, nak cari apa. Macam mana nak dapat tu. Matikan siapa. Siapa nak masuk. Siapa buka. Kita ingat cerita dia. Kita ingat cerita dia. Okay? Jadi kalau dia terbalik ke macam mana, secara tak sengaja terbalik pun sama kat cerita dia. Jom kita tengok sebelah. Nombor 3. Dia dah main pecahan. Jom. Mana nombor 3? Okey, soalan nombor 3 kat sini. Tengok Diberi Hx sama dengan 8/x. Syarat tu tak payah tulis Syarat yang x tak sama dengan kosong tak payah tulis Okey. Hg x sama dengan 4x. Soalan A, dia minta apa? Gx. Macam tadi lah cerita dia. Bila dia minta Gx, kat mana nak jumpa Gx ni?
Ni. Nampak? Kita ingat cerita sama yang senang. HG. Oh, okey. HG. Kemudian kamu tanya. X tak payah tulis. Tak apa. X tak payah tulis. Last kali kita semula. Okey. Nak HG. Maksudnya apa? Kita nak G. H tak nak. Siapa yang kita nak matikan? H. Tapi H duduk kat depan. Kalau duduk kat depan, dia punya songsang pun kena duduk depan. Jadi kita akan buat H songsang. Titik. Titik tu maksudnya darab lah kan? Kurungan kat mana? Kat belakang. Jadilah macam tu. Okay? Jadi bila ada H songsang, kita kena pergi cari H songsang. H, X sama dengan 8 per X. Ini adalah songsang yang paling senang di dunia. Songsang tak senonoh namanya. Kenapa? Cuba kamu tengok betul. Kalau saya tukar jadi Y sama dengan 8 per X, kalau saya nak X, X pun akan jadi 8 per Y. Maksudnya apa? Tidak berubah cerita dia. Kalau songsang lah macam mana pun, dia tidak akan berubah. Sebab cerita dia tukar tempat. Y naik atas, X turun. Gaduh dua orang. Jadi kat sini, H songsang dia juga adalah sama dengan 8 per X. Bukan dia saja. Apa saja fungsi yang per X, X songsang dia tidak berubah. Semua fungsi yang per X. X songsang dia tidak berubah. Jadi terus kita dapat cerita dia. X songsang dia 8 per buka. Bila kita buka, siapa masuk? HG masuk. HG masuk. HG siapa? 4X masuk. Dapat terus jawapan kita. 8 bahagi 4, 2 per X. Ni saja jawapan. Pendek je cerita dia. Okay? Cuba pastikan. Fahamkan dulu. Perjalanan dia. Okay? Yang kedua. Dia tanya apa? Nilai X apabila GH sama dengan 6. Dia dah trick kamu. Dia kata nilai X apabila GH sama dengan 6. Ada tak GH? Kita ada HG. Kita tak ada GH. Tapi kamu boleh buat tak GH? Boleh. Apa maksud GH? GH maksudnya H masuk dalam G. H masuk dalam G. Siapa nak kena buka? G buka. Mana G kita? Ni. Ni kita punya G. Nampak? Sebab tu dia ada kaitan soalan ni. Ni kita punya G. Jom kita buka G kita. Kita buka, kita akan dapat GH sama dengan, dia buka 2 per buka. Siapa yang masuk? H masuk. Mana H? Ni. 8 per X. Kat sini ada pelajar cikgu. Pecahan, jumpa pecahan. Alamak, macam mana cerita dia? Kalau kamu jumpa pecahan per dengan pecahan, kita ingat yang kita belajar sekolah rendah dulu, SK. Sekolah rendah. Kalau macam ni, dia akan jadi macam ni cerita dia. 2 bahagi dengan 8 per K. Ni sekolah rendah tu, tapi sekolah rendah ada nombor. SK pula. Apa? X. Okay? Dia macam mana nak buat? Bahagi tukar jadi darab. Bila kita tukar darab, akan jadi darab dengan X per 8. Macam tu. Jawapan kita akan jadi 2X per 8. Kemudian kita boleh potong lah. Dapatlah X per 4. Cerita dia. Tapi dekat admit nak buat macam ni. Ini nak faham. Nampak? Saya ajar kamu cerita dia. Kalau kamu jumpa soalan macam ni, 2 per dengan bawah dia, bila kita per ada pecahan. Kita hanya ambil yang nombor pertama je letak. 8. Kemudian yang nombor kedua kita naik atas balik. Gitu. Dia akan letak, dah tak ada depan, naik balik. Macam tu. Kalau dia pecahan per pecahan pun sama kan cerita dia. Dia akan naik balik. Yang bawah sekali tu dia akan naik balik. Hanya yang bawah sekali akan naik balik. Dapatlah jawapan kita kat sini. X per 4. Macam yang kita buat ni. Titik tak payah buat. Tulis ni je. Siap. Itu nama dia GH. Okay. Dia tu cari X. Dia kata GH sama dengan 6. Samakan dengan 6. Maka oleh sebab itu X kita dapat 24. Perhatikan tengok. Okay. Cuba tengok.
Dia dah pergi sana, pergi sini, dia pusing. Boleh? Boleh kita try buat satu lagi. Okey. Jom kita try tengok. Soalan nombor 4. Buat sama. Yang dah buat, saya tahu ada yang dah buat, dia faham, dia laju, dia boleh buat. Tak apa, yang dah buat, check tengok nanti jawapan. Dia bagi apa nombor 4 ni? Dia bagi GX sama dengan 3X. Kemudian dia bagi FG sama dengan 9X tolak 7. Soalan A, dia minta Fx. Okey. Cerita dia macam mana? Nak Fx. Kat mana jumpa F? Ni? Letak F. Okey. Siapa yang kita nak matikan? G. Macam mana nak matikan G? Kawinkan dia dengan dia punya songsang. Nampak? Ada tak G songsang? Tak ada. Boleh cari? Cari kejap. G songsang. G negatif 1 sama dengan apa? Letak X, kemudian darab. Darab tukar jadi bahagi. Ini kita panggil dia G songsang. Okey, sekarang dah boleh buat dah. Apa cerita dia? G songsang nak masuk dalam FG. Ni FG. Mana pintunya? Ni. Dekat X. Buka. 9, buka, tolak 7. Siapa yang masuk? G songsang masuk. X per 3. Okey. Sampai kat sini, biasanya kita akan samakan bawah, betul? Tapi kamu tengok, 9 dengan 3 boleh mati. Kalau boleh mati, tak payah samakan bawah. Potong je. 9 dengan 3 potong. 9 dengan 3. Yang tinggal apa? 3 jawapan akhir dapat 3X tolak 7. Okey? Tak boleh ikut Soalan B. Dia minta GF2 pula. GF2. Mana F2? Jadi saya ajar kamu biasa kalau kamu ingat. Kalau soalan macam ni, kita kalau ada GF2, kita akan tanya, mana F2? Jadi kita akan buatkan itu garis, pergi buat F2 dulu. Macam mana cari F2? Kena tengok F. Mana F? Ni? Ni F. Maksudnya apa? X tu kena gantikan dengan nombor 2. X kena gantikan dengan nombor 2. Masukkan 3, 2 tolak 7. Bila kita kira dapat 6 tolak 7 negatif 1. Jadi F2 sama dengan negatif 1. Pergi kat sebelah ni, gantikan F2 dengan negatif 1. Ini minggu lepas punya. Dapatlah jawapan kita. Mana G? Atas sekali. X untuk G kena gantikan dengan negatif 1. Jawapan kita 3 darab negatif 1 negatif 3. Dia pendek je ni. Sebab dia ada nombor. Kalau ada nombor dia senang sikit. Okey? Boleh Saya try tengok sebelah. Sebelum kita pergi ke sebelah tu. Sebab dia ada fungsi ni bila dia masuk dalam sikit kan. Sebab tu kamu tengok. Biasanya kalau dekat cikgu kat sekolah pun dia akan ajar kamu pelan-pelan. Satu dia ajar. So benda ni asas kepada AdMath. Sebab tu topik pertama benda ni. Kan? AdMath kamu kena cekap betul algebra. Fungsi kebanyakan dalam fungsi ni adalah cerita pasal algebra. Okey? Jom kita tengok seterusnya. Soalan 1.7. Wow. 1.7 Okey. Nombor 1. Diberi Fx tukarkan. Sama dengan X per X tambah 1. Syarat tak payah tulis. Kalau syarat tu ada nombor, tak payah tulis. Biar je. Okey. Apa benda pertama dia minta? A. Dia kata, cari F2, F3, F4. Nah. F2 boleh lagi lah. F3, F4. Sampai sebelah tu kamu perasan soalan nak F20. F23. Mampus. Relax.
Kita jawab dulu. Kan? Apa kita tahu buat yang kita tahu dulu. Apa F2 cikgu? F2, minggu lepas kita belajar. F2 adalah F kali dengan F. Apa maksud F kali dengan F? F masuk dalam F. Jadi siapa nak kena buka? F kena buka. Mana pintu dia? 2 pintu. Buka dua-dua. Macam tu cerita dia. Masuk. Dia juga. Nah, ambil. Yang ni yang jadi jam ni. Pecahan. Dalam pecahan. Cantik bagi. Okey. Sekarang kita tengok. Macam mana kita nak selesaikan masalah pecahan dalam pecahan. Okey. Sama je. Yang atas ni. Dia seorang-seorang. Jangan kacau dia. Yang bawah ni ada 2 orang. Bila ada 2 orang. Maksudnya kena buat apa? Samakan pembawah. Okey. Macam mana nak samakan bawah? Ni. Per X tambah 1 cerita dia. Okey, sekarang saya tulis balik. X per X tambah 1 per. Yang ni akan jadi apa? X tambah dengan X tambah dengan 1 per dengan X tambah 1. Okey, cuba tengok betul-betul. Okey. Dalam matematik, kalau kamu ingat, matematik berdiri kita ni, matematik sekolah rendah. Sekolah rendah, kalau kita per benda yang sama, nampak? Ni per ni, maksudnya apa? Dia boleh mati. Kalau kita perkan benda yang sama. Contoh, kalau kita buat 1 per 2. Per dengan 3 per 2. Macam tu, sama nampak? Bila kita pindah yang ni ke atas, dia akan jadi darab dengan 2 per 3 sebenarnya. Lepas tu benda tu mati. Satu konsep dia, kalau kita per benda yang sama, benda tu boleh mati. Itu cerita dia. Jadi apa yang tinggal? Yang tinggal adalah X per dengan 2X campur 1. Itu baru F2. Kita F2. Dia pelajar tengok soalan ni bila masuk exam. Boleh nangis tu. Dia nangis. Cikgu. Habis lah saya. Kenapa? Tengoklah soalan ni minta apa. F3 pula. F3 pula. Apa benda F3? F3 adalah sama dengan, jangan pergi ambil FFF. Kalau FFF, mana boleh? Fungsi perubahan kita 2 benda je, bukan 3. 2 benda. Jadi macam mana F3 cikgu? F3 adalah F2 darab dengan F. Tepatlah F3. Sebab kita belajar dalam indeks darab jadi tambah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya F masuk dalam F2. Mana F2? Ni. Sebab berapa tempat lah kena buka? 2 tempat buka. Saya akan dapat buka per 2 buka tambah 1. Tapi bila kamu dah biasa dah okey lah. Masukkan F. X per X tambah 1. X per X tambah 1. Jangan kerja dia berulang soalnya. Bila jadi macam ni, kita kena samakan pembawah. Jadi yang ini sama bawah dia akan jadi X tambah 1 per X tambah 1. Tapi bila kamu dah tahu, oh ini, mampu kamu dah dapat dah. Tak boleh dah. Kalau kamu dah tahu cerita dia, kalau sama maksudnya mati semua. Yang tinggal apa? X. Mamat ni 2X. Campur dengan X. Campur dengan 1. Apa jadi? X per 3X campur 1. Nampak? Boleh nampak? Okey. Macam mana nak buat F4 pula? Cuba teka F4. Macam mana nak buat F4? Takkan kita buat F. F4 maksudnya ada 2 cara nak buat. Satu, kamu boleh buat 3 dengan 1. Boleh. 2 dengan 2 pun boleh. Dia mesti dapat jawapan sama. 3 dengan 1 dapat 4 juga. 2 dengan 2 pun dapat 4. Yang mana kamu rasa?
Kamu rasa kamu boleh buat, kamu boleh buat. Itu cerita dia nak buat apa? F4. Jom kita try. Ni kamu nak buat yang mana? Kamu boleh try memang. Tak ada masalah. Cerita dia tak ada hal. Okay. Saya akan ambil F22 lah kan. Contoh saya ambil F22. F4 sama dengan F2 kali dengan F2. F4. Jadi F2 kena masuk dalam F2. Mana F2 tadi? Okey. F2 sudah padam. F2 apa ni? F2 X per 2X campur 1. Okey. Baik boleh lagi ya. Masukkan ni. Jadi maksudnya dia buka, dia masuk. Buka, dia masuk. X per 2X tambah 1. Dia buka, dia masuk. Okey? Sekarang kamu dah biasa buat. Bila dah mula-mula aja rasa macam pecahan lah lemak jam. Bila dah tengok dari kali dah ni, pergi sini. 2X campur 1 per 2X campur 1. Kemudian, mampus. Jadi akan dapat apa? X per 2X. Kemudian, campur dengan 2X campur 1. Dapat jawapan X per 4X campur 1. Okey? Boleh faham? Setakat ni boleh faham tak? Boleh? Boleh ikut? Sebab nak buat 20 ke 23 ni, dia nangis ni. Macam mana? Oh, pula. Habis bateri. Boleh tak? Tengok. Jangan takut sendiri. Lepas ni 20. 23. Okey. Dah? Okey. Padam kan? Okey. Sepatutnya, bila kamu tengok, bila kamu dah buat dalam jajang ni, bila kita dah buat 2-3 kali, kita boleh tangkap dia punya bunga dia, pola dia. Sekarang saya nak bagi kamu tangkap bunga dia. Apa FX? FX adalah X per X tambah 1. Nampak? Apa F2 kita tadi? F2 kita dah buat adalah X per 2X tambah 1. Nampak? Berapa F3 kita? Apa F3 kita? F3 adalah X per 3X campur 1. Kamu setakat ni sebenarnya kamu dah boleh tangkap dah kan? Dah boleh tangkap lah dia punya bunga dia. Dia punya pola dia dekat. Tiba-tiba kita pergi buat pada F4. F4 tu kita dapat sama dengan X per 4X tambah 1. Kamu patutnya kamu dah boleh tangkap. Apa dia punya pola dia? Kat mana dia punya? Ada nampak tak pola dia? Bila kamu tangkap, kalau soalan minta F20, perlu tak kita pergi buat F20? Tak payah. Tengok pola dia. Kat mana pola dia? Boleh dapat? Betul. Apa jawapan untuk F20 dan F23? Try. Ada yang dapat? X per 20 tambah 1. Berapa juga? X per 20 tambah 1. Ya, betul. Nampak? Kamu ada tangkap dekat mana? Tangkap sini betul tak?
Kamu akan nampak sini dia punya pola dia bunga dekat situ. F tak ada nombor maksudnya F1. F1 X1. F2 X2. F3 D3. F4 4. Nampak? Jadi F20. Saya buat dah. Kita tulis jawapannya. X per 20X tambah 1. Yang ini pertama. X per 23X tambah 1. Itu trik dia kan. Kalau kadang-kadang kamu tengok soalan dia. Dia bagi soalan, dia bagi markah, dia bagi 4. Semua dia bagi 4 markah. Oh, ini dah banyak lah. Dia dapat. Ini lagi. Soalnya yang ini bonus. Yang ini markah bonus. Yang ini yang tadi yang kita dapat. Tapi kalau betul-betul kamu susun tadi, 1 kamu buat, 2 kamu buat, sampai 3, 4 dah tak buat dah. Tak buat dah 4. 4 tu kita panggil nak confirm je. Kita dapat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 dah nampak bunga dia. 1, 2, 3. Dia dah rasa dah. Tengah buat dia dah rasa. Okey? Jom kita tengok soalan. Seterusnya, nombor 2. Sama dengan dia. Ini lagi tak tolong. 40 dah nak dengan 43. Tapi bila kamu dah sekali kena, jarang kena 2 kali. Kita dah nampak dah bunga dia. Cuma bunga dia tak semestinya macam ni Kamu kena tengok pola dia. Okey. Untuk nombor 2, dia bagi fx sama dengan 1 per x. Oh ini saya suka. 1 per x ni saya suka. Okey, jom kita buat f2. Okey. Apa F2? F. Apa F? F masuk dalam F. F buka, F masuk. 1 per buka, dia juga masuk. Okey. Tadi saya cakap apa? Yang nombor 3, dia akan naik balik ke atas. Jadi jawapan kita akan dapat apa? Okey, F2. Apa F3? F3 pula kita akan dapat sama dengan F2F. F2F. Apa F2F? F akan masuk ke dalam F2. Siapa F2 kita? Ni. Buka terus. Apa pula dia? Buka terus. Siapa masuk? F masuk. 1 per F. Dah, siap. F3 dah siap. F4. Kalau kita buat F4, maksudnya F3 masuk F balik. Ini kita bagi dia pengesahan, confirmation. F3F. Mana F3? Ni. 1 per buka, masuk F balik. Nampak? Jadi kita akan dapat apa? Naik X. Jadi kamu nampak tak benda dia? Apa pola dia? Kali ni pola dia bukan macam ni. Ini pola nombor 1, 2, 3, 4. Ini pola apa? Pola berulang. Pola berulang. Jom kita sekarang tengok. Apa cerita dia? F1. Apa dia kan? 1 per X. F2. Saya buat tadi. Dapat X. F3 dapat tadi 1 per X. F4 dapat X balik. Apa kesimpulan kita pola kita? Pola ni saya panggil dia ni melibatkan nombor ganjil, nampak? 1 dan 3. Yang ni nombor genap. Jadi kalau nombor genap dapat ni. Kalau nombor ganjil dapat ni. Itu pola kita. Kan? Jadi automatik B itu boleh jawab senang-senang. Apa jawapan untuk B sebenarnya? Jawab. Dah faham dah tadi? Okey. Jadi B kita apa kita ni B? B dia minta F40. 2. Maksudnya apa F40? F40 maksudnya genap. Genap maksudnya apa? Sama dengan 2 dah. Habis. Ni jawapan dia. Nampak? Okey. Yang satu lagi minta apa? F43. 2 juga. Okey. Macam apa? F43 sudah apa? Ganjil.
1 per X. Maksudnya 1 per 2. Itu je kita dia. Pak, tapi kalau tak pernah buat, tengok soalan ni, F2, F3, F4, F40. Terus. Tak nak surrender, tak nak buat. Drop MS. Ramai macam tu. Bila dia tahu, ni je. Orang rekam lagi. Kalau dia masuk dalam kertas 2, 6. Kalau dia duduk dalam kertas 1, 4. Macam tu lah cerita ni. Boleh Okey? Jom, sebelum saya pergi ke ada belon-belon tu semua tu, itu kebat kita buat latihan dulu. Mana latihan kita? Jom kita pergi dekat sebelah kita. Pada mana? Okey, sebelum kita pergi dekat belon tu, saya nak tengok kamu ya, try. Boleh ni? Okey, kita try. Tengok. Latihan intensif. 1.2 sebelah tadi. Ada sebelah tadi. Okey. Dia bagi kat sini apa? Nombor 1 dulu. Dia nak ribat balik apa kita belajar sikit lah kan. Yang pertama dia minta kat sini, dia bagi Fx sama dengan 2x tolak 1. Kemudian dia bagi apa? Gx sama dengan x per x tambah 1. Syarat tak payah tulis dulu kan? Okey. Soalan A. Dia suruh cari Fg dan Gf. Okey? Cuba kau buat dia. Key dia kat A dulu. Cuba. Jadi pecahan, pecahan dia jaga.
lagi siapa? Balkis Izwani. Boleh ikut ke Balkis? Boleh Oh, Sabrina pun ada, saya tak perasan. Sabrina pun baru kan? Sabrina Adila. Nilia dengan Elisha. Oh, itu super tu. Dia orang dah siap ni. Akil? Oh, Akil. Akil, kau seorang lelaki ke? Okey, baik, dan yang ini ada FG. FG maksudnya G masuk dalam F. Kita buka F. Dekat mana? Dekat F. 2, buka, tolak 1. Masukkan G kita. X per X tambah 1. Tahan je lah. Macam tadi lah. Samakan ke bawah. Ni X tambah 1. X tambah 1. Dapatlah jawapan kita. Per X tambah 1. Ni jangan matikan pula kan. Dia tak ada mati ni sebab dia tak ada pecahan satu lagi kat atas. Ni akan dapat 2X tolak X tolak 1. Jaga-jaga negatif tu. Kan jawapan akhir akan dapat X tolak 1 per X tambah 1. Tengok. Okey. GF lah. GF maksudnya X masuk dalam G. G kita buka. 2 tempat. Buka. Tambah 1. Apa kita punya X? 2X tolak 1. 2X tolak 1. Settlekan. Atas tak ada masalah. 2X tolak 1 per bawah. 2X tolak 1 campur 1. Habis tinggal 2X saja. Siaplah kita punya apa? Nombor 1. Sebab soalan ni, kalau kamu siap nombor 1, maka siaplah semuanya. Itu adalah yang kita ni. Okey. Siap, apa cerita ni? Untuk yang kedua, dia minta FG2. FG2. Padahal ni tinggal dia terlupa. Ini kita punya FG. Dan tadi. Okey. Ni dia minta FG2, maksudnya kita masukkan 2 ke dalam FG tu. 2 ke dalam FG kita akan dapat 2 tolak 1 per 2 tambah 1. Dapatlah jawapan 1 per 3. Okey, kita ni GF. Okey. Dia minta GF negatif 1 per 2. Masukkan gantikan tempat X. Kita akan dapat sama dengan 2 negatif 1 per 2 tolak 1 per 2 negatif 1 per 2. Ini potong. Kita akan dapat negatif 1 tolak 1 negatif 2 per dengan negatif 1. Dapat jawapan 2.
Okey? Soalan C. Nilai X apabila FG sama dengan GF. Jadi kita kena ambil FG kita samakan dengan ikut dia soalan turun. FG kita ni X tolak 1 per X tambah 1 samakan dengan GF. 2X tolak 1 per 2X. Sebab jadi kat sini kamu kena darab silang lah. Silang. Yang menjadi 2X X tolak 1 2X tolak 1 X tambah 1. Ini kecekapan untuk mengembangkan kurungan. Jadi kita kembang ni masuk. Ni masuk. Jadi 2X kuasa 2 tolak dengan 2X sama dengan ni masuk dulu. Kan? Jadi 2X kuasa 2 campur dengan 2X. Okey. Sebab ada orang lagi, kita masuk ke bawah pula. Negatif 1 dalam X, negatif X tolak 1. Okey. Bandingkan kiri dan kanan, kamu akan dapat 2X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 mati. Yang tinggal negatif 2X, kita susun X tu kan. Negatif 2X. Ni 2 tolak 1 tinggal 1. 1 pindah tengah, negatif X. Dapat jawapan? Negatif 3X sama dengan negatif 1. Matikan negatif X sama dengan 1 per 3. Okey? Itu cerita dia untuk soalan latihan intensif ni diulang balik. Ulang balik macam mana kamu punya kemahiran dalam fungsi perubahan. Tengok yang tu je kan. Okey? Kan kita dah boleh masuk balik. Tadi kita rehat kejap sebelum kita buat ni, rehat kejap untuk sebelum soalan balon tadi. Soalan balon ni dia soalan yang kebat. Kadang-kadang pelajar dia tengok dia risau, alamak aku ni tak pernah kalau kau tengok pernah patah balik kat balon tu, kamu rasa soalan balon tu tak susah mana pun. Pergi balik kat balon okey. Apa cerita balon tadi? Surat berapa? 3. Okey. Nombor 3. 1.7 nombor 3. Cerita dengan balon. Luas permukaan sebuah balon udara panas A yang berisi udara panas diberi oleh persamaan seperti A sama dengan 4 pi R kuasa 2. Dah. Okey. Kemudian jari balon itu bertambah sebagai fungsi masa. Mengikut rumus, dia bagi pula R. Sama dengan 2 per 3 T kuasa 3. Itu cerita dia. Nyatakan luas permukaan balon dalam masa sebagai fungsi T. Ini senang kan? Kita hanya buat apa? Kita gantikan tempat R ni, kita gantikan. Jadi kita akan dapatkan itu A. Bila kita gantikan R tu, maksudnya sini huruf R tu akan hilang. Digantikan dengan huruf T. Ini dia akan masuk T. Ini kita ganti tu sebenarnya. Kalau kita gantikan tu, masuk. Apa yang kita gantikan ni? 4 pi tempat R tu, saya akan gantikan dengan ni. 2 per 3 P kuasa 3. Macam tu je. Okey. Nombor dengan nombor satukan. 8 per 3 pi P kuasa 3 jam. Dia sama macam cerita dia tadi. Buka, masuk. Buka, masuk. Ni dia kadang-kadang. Sebenarnya kadang-kadang soalan dia yang menyebabkan siapa benda dia tanya ni? Sebab tu kamu kena biasakan diri buat. A. Diam. B. Cari luas permukaan balon setelah 2 saat. Maksudnya dia nak cari luas. T dia terlalu. Jadi kita kena buat A2. Apa A2? Dapat T tu. Gantikan dengan nombor 2. 8 per 3 pi
2 kuarter 3. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 64/3. Jangan pusing pi ni. Okey? Kecuali kalau dekat soalan dia kata gunakan pi 22/7 baru ganti. Kalau tidak, tak payah. Macam ni je. Okey? Tengok satu lagi. Kita habiskan 1/7 ni. Nombor 4. Dia nampakkan soalan tu nampak macam, apa ni? Alamak, hebat. Baca betul-betul relax. Dia tak susah mana pun. Asal dah ada. Okey? Nombor 3. Nombor 4. Sebuah bekas berbentuk silinder berjejari 20. J sama dengan 20. Mengandungi isi padu 200 cm padu. Okey. Air diisi dalam bekas itu dengan kadar malam. Oh, dia ada kadar malam pula. Kan? Dia beritahu 100 cm padu per saat. Ini dua sekali nombor-nombor. Okey. Nombor 1. Dia minta apa? Tuliskan rumus. Kuantiti air dalam bekas itu selepas T saat. Dia isi padu selepas T saat. Yang ni. Kalau kamu tak pernah buat soalan ni, memang nangis. Sebelum kita buat tu, kita kena dapat isi padu. Dia pakai V, kita kena letak I. Dia tak pakai isi padu, dia pakai volume, mau putih. Okey. Kita akan buat kat situ. Apa formula untuk silinder? Ini Matt, silinder tak ada formula, tak bagi tau. Formula isi padu silinder adalah pi, okey, J kuasa 2 tinggi. Tinggi dia height. Ataupun kalau nak lagi senang, kita pakai jari pun saya tak pakai J. Nah, saya pakai radius R. Pakai orang putih lah. Nah, ini formula untuk apa? Silinder. Okey. Kemudian dia kata apa? Rumus kuantiti dalam bekas itu selepas T saat. Jadi maksudnya dia nak dalam T. Selepas T saat maksudnya dalam T. Ini problem dia kat sini. Dia bagi kat sini 100 cm padu per saat. Masukkan air dia. Okey. Isi padu kat sini 200 asalnya. Okey, problem kita apa? Kamu tak ada kaitan tentang saat. Jadi kita akan buat kat sini. Gunakan dia punya apa? Unit. Unit dia. Contoh kamu tengok kat sini, unit dia, isi padu dia 200 cm padu. Sini. Okey. Kemudian ini apa? Apa maksud 100 cm padu per saat? Ini maksudnya dia akan isi air dia 100 cm padu dalam 1 saat. Okey, dalam 1 saat. Kalau dia nak soalan dia, isi padu bukan itu lepas T saat. Jadi yang mana kita buat isi padu? Formula dia isi padu selepas T saat. Maksudnya kalau secara umum, apa jadi dekat isi padu bekas tu selepas 1 saat? Selepas 1 saat, dia akan ada 100. Betul? Selepas 2 saat, dia akan ada apa? 200. Selepas 3 saat, dia akan ada apa? 300. Selepas 4 saat, dia akan ada 400. Walaupun isi padu dia ada 200 je. Jadi, formula isi padu ni untuk formula asal. Kalau kita pakai formula terhadap saat, maksudnya isi padu dia V sama dengan 100 T. Yang ni yang kita kena contohnya sekali kamu dapat. Apa maksud 100 T maksudnya? Setiap saat dia akan 100 akan diisikan. Setiap saat. Contoh saya tanya kamu, berapa isi padu selepas 2 saat? Kamu bilang 100 itu 200. Macam tu cerita dia. Okey. Ini yang susah dia sikit ni. Tinggi dalam bekas itu dalam sebutan B. Dia nak tinggi dalam sebutan B. Okay, macam mana tinggi dalam sebutan B?
Mana tinggi kita? H. Dalam sebutan B. Ini senang pakai yang ni. Nombor 2 kita pakai yang ni. Jadi maksudnya kita akan pakai B sama dengan pi. Dia jadi dia bagi. H. Dia nak H. Jadi kita akan pindahkan H sama dengan B. Dua-dua ekor ni kita akan turun ke bawah. Dia akan dapat 400 pi. Tapi dia bagi cantik. Oleh sebab itu, A sama dengan B per 400 pi. Cerita dia lah. Kan? Fungsi gubahan HVT. Oh, sudah. Fungsi gubahan HVT. Okey. Tengok cerita dia. HVT. Yang pertama, siapa yang ini? Kalau H dah jadi, kalau H dah ada habis, formula dia, kita boleh pilih dapat fungsi HV. Kalau formula V dah ada T, cuba jadi fungsi, dia akan jadi VT. Ini bila tukar formula vektor kepada fungsi. Nampak? Okey, soalan minta apa? HVT kita boleh buat fungsi. HVT maksudnya V masuk dalam H. V akan masuk dalam H. Jadi siapa nak kena buka? H kena buka. Nak buka kat mana? Buka dekat V. Kita buka dekat V. Full dengan 400 pi. Okey, buka. Kemudian kita masukkan VT. Siapa VT? 100 T. Dapatlah jawapan kita. Ni boleh potong. Tinggal T per 4 pi. Tinggal T per 4 pi. Okey. Ada bila kamu sampai ke tempat ni nanti, bila kamu belajar, kamu akan tengoklah. Kamu 2 kali nanti kamu belajar, insyaAllah kamu akan faham. Kan? Soalan B senang. Cari tinggi selepas 20 saat. Cari tinggi selepas 20 saat. Mana formula dia? Ni. Tengok kepala dia. Tengok kepala dia. Jadi, untuk B, kita dah ada. Bila H ni dah jumpa dengan B berdi, yang tinggalnya, kita boleh tulis terus HBT. Kita masuk aja T, terus dah dapat dia punya H. Okey? Kita dah dapat tu H. Kita akan dapatkan itu tinggi H sama dengan 20 saat. 20 per dengan 4 pi. Dapat jawapan kita 5 per pi. Okey? Ini kita kamu balik nanti. Saya upload lagi sekali saya punya video ni, kamu tengok 2 kali. Supaya kamu lebih faham. Okey? Jadi nombor 5 tu kita tak sempat, insya-Allah nanti minggu depan saya akan sambung balik dekat nombor 5. Untuk hari ni kita berhenti sampai sini dulu. Okey, ini pun saya pun dah mengah. Umur dah lanjut, dia dah lain. Dulu tak apa, dulu mengajar straight 2-3 jam, 4-5 jam boleh mengajar. Tadi pun dah 2 kali call. Lepas ni saya ada kelas tu lagi. Okey, jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu nak tanya ke apa, tengok video nanti pun tak faham juga, kamu WhatsApp saya direct. WhatsApp. Jangan biar kamu takut. Jangan biar takut. Takut kat mana? WhatsApp. Cikgu, yang ni saya tak faham lagi. Ini saya tak faham lagi. Saya akan tolong. Okey? Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Baca.